اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 43, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 43, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 3. Tabligh. 3. Sifat yang ketiga daripada 4 sifat bagi Rasul. Tabligh, erti tabligh menyampai rusul, menyampai rusul. Dia eja ra sin lam, bacanya dengan rusul. Apa makna rusul ni? Jadi payah sedikitlah. Kita ni kitab Melayu lah kita kata. Kita ni kitab Melayu, kitab Jawi, kitab Melayu, bukan kitab Arab. Tapi ditulis dengan rusul. Dia kalau tulis dengan ra, sin, waw, lam, lain. Tulis dengan ra, sin, lam, lain. Rasulun mufrad, rusulun tu jamak taksir, tu jamak, lapas jamak. Rasulun seorang, rasul. Rasulani dua orang rasul. Rusulun ni jamak, makna 3 ke atas. Yang mana bahasa Arab ni ada 3. Mufrad, tasniyah, jamak. Bahasa Malaysia ni tak ada. Dia hanya bahasa Malaysia ni seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, gitu je dah. Perkataan orang tu sama. Perkataan orang tu sama. Cuma seorang, 2 orang, 3 orang. Tu bukan bahasa Malaysia kita dah. Bahasa orang putih pula dia ada 2. Singular dengan plural apa? Kau nak sebut? Singular dengan plural. Plural ni 2 naik ke atas lalu dah. Adapun bahasa Arab mufrad 1, tasniyah 2. 2 je. Bukan 2 ke atas, 2. Kalau bahasa orang putih singular 1, plural tu 2 dah ke atas. Kat tu je ada 2 bahagian je. Bahasa Arab tasniyah 2. Jamak 3 ke atas. Dia gitu. Itu bahasa Arab. Mufrad, tasniyah, jamak. Jadi sekarang ni rasulun mufrad, seorang rasul.
Rusulun ni segala rasul-rasul. Kita dah. Rusul ni sekalian rasul-rasul. Macam ginilah, nabiyun seorang nabi, anbiya tu nabiyun nabiyani dua orang, anbiya tu maknanya sekalian nabi. Itu dah. Ke mana? Tapi kita bahasa Melayu ada anbiya tau. Para anbiya. Bukan bahasa Melayu ada seumpama tu. Para anbiya. Nabiyun, anbiyaun. Rusulun. Jadi dia je sini rusul. Ra, sin, lam. Kena baca rusul lah. Walaupun kitab Melayu lah kita kata. Tapi begitulah. Ni kitab Pati Faridah yang dirumuskan daripada kitab asal Faridatul Faraid. Kitab-kitab Jawi ni biasalah dalam dia punya bahasa tu menggunakan bahasa Arab. Tapi bagi merekanya bahasa Arab tu sudah menjadi bahasa Melayu, gitulah. Tapi di sini eja tu jadi ra, sin, lam. Dan memang kita nak bicara sekarang bukan bicara sifat bagi seorang rasul. Bukan bicara sifat Nabi SAW, Nabi kita Rasulullah ni. Bukannya nak bicara seorang, nak bicara sifat bagi sekalian rasul-rasul. Gitu. Nak bicara sifat bagi sekalian rasul-rasul. Jadi sekalian rasul-rasul ni dia menyampai rusul. Kenapa menyampai rusul ni? Menyampai oleh sekalian rasul-rasul. Tu baru terjemahan bahasa kita. Tapi dengan kekalkan rusul ni pendeklah satu perkataan. Menyampai rusul, yakni menyampai oleh sekalian rasul-rasul akan sekalian perkara yang disuruh menyampai, yang disuruh, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampai kepada sekalian makhluk. Disuruh menyampai kepada sekalian makhluk. Itu tabligh, menyampai rusul, sekalian rasul-rasul akan sekalian perkara, yakni wahyu daripada Allah. Sekalian perkara ni sekalian perkara yang disuruh menyampai. Jadi ayat ni kita kena ambil faham satu-satu ni. Tablighu ma umiru bitablighi. Tablighu ma umiru bitablighi, menyampai akan barang yang diperintah akan mereka itu menyampai. Bukan hanya menyampai akan sekalian perkara, menyampai akan sekalian wahyu secara mutlak, tidak ni. Menyampai akan sekalian perkara, yang sekalian wahyu, sekalian hukum hakam yang disuruh mereka menyampai kepada umat. Bukan menyampai akan sekalian, bukan. Menyampai akan sekalian, tapi sekalian yang disuruh mereka menyampai. Makna kalau kita faham di sini bukan ke semua perkara yang diwahyukan kepada Rasul diperintah mereka menyampaikan. Kan gitu, jadi faham di sini. Menyampai akan sekalian perkara, sekalian wahyu yang disuruh, yang diperintah mereka menyampai pada umat. Maknanya faham di sini ada perkara yang diwahyukan kepada Rasul yang tidak disuruh
menyampaikan kepada ummah. Lah. Begitulah. Dan memang hakikat dia begitu. Sebab Rasulullah adalah bahagian-bahagian perkara yang untuk mereka saja. Orang terpilih kan. Orang yang terpilih. Maka orang terpilih ni adalah perkara-perkara yang Allah wahyukan kepada mereka untuk mereka jua. Gitulah. Sebab apa? Sebab tokanglah tak ada perkara yang khusus untuk mereka. Ni mereka orang lebih. Sebab itulah di bawah tu dia ada buat pembahagian tu. Perkara yang diwahyu kepada rusul-rusul. Dia je ada buat nombor 2 pula tu. Di bawah tu kan ada garisan tu. Perkara yang diwahyu kepada rusul-rusul. Jadi kalau kita nak buat nombor 2 tu, kata berganda tu, tak payah rusul-rusul lah. Rasul. Ada 3 bahagi. Mana wahyu yang perkara yang diwahyu kepada Rasul ni ada 3 bahagi. Yang disuruh mereka menyampaikan. Mereka wajib menyampaikan perkara ni. Yang diberi pilih kepada mereka nak menyampaikan kepada sahabat yang atas pilihan Rasul. Ada juga wahyu yang mana Rasul ni diberi pilihan nak sapa kepada mana-mana sahabat atas penilaian Rasul sendiri. Sebab di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak sama kedudukan. Memanglah sahabat Nabi adil sekaliannya. Yang kita bicara dalam kitab Idatus Salikin tu, kita wajib berpegang bahawa sekalian sahabat adil. Tapi sekarang sahabat yang adil ni kedudukan merekanya tidak sama. Jadi ada wahyu yang diberi kepada Rasul untuk memilih, untuk sampaikan kepada mana-mana sahabat, dan tidak sampaikan kepada mana-mana sahabat atas penilaian Rasul lah pula. Dan ada wahyu yang memang hanya diwahyu kepada Rasul, dan Rasul tidak dibenarkan menyampaikan kepada ummah. Maka Rasul pasti tidak menyampaikan. Sebab kalaulah satu perkara, satu wahyu yang mana hanya untuk Rasul, Rasul tak boleh sapa kepada ummah. Kalau Rasul sapa, jadi khianah pula, lawan kepada sifat yang kedua, sifat amanah. Dia akan bicara di bawah tu. Ada ni. Dia akan bicara di bawah. Nanti kita akan bicara panjang lah berkaitan dengan ilmu sendiri. Berkaitan dengan ilmu sendiri, ada ilmu yang kita wajib kena sapa molek. Ni kena sapa. Kena sapa ni. Mana kena susun molek ni menjadi kewajipan kepada orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah, yang diamanahkan ilmu oleh Allah. Ni perkara ni wajib kena sapa. Hak wajib kena sapa ni pula nak susungnya macam mana perkara agama ni. Manakah hak mula-mula sekali kita wajib kena sapa, kena tekan dalam penyampaian ilmu. Ni tanggungjawab besar kepada mereka yang dikurniakan ilmu oleh Allah, diamanahkan ilmu oleh Allah. Wajib sapa satu dah. Nak sapa ni kena susun molek, kena susun molek. Nak sapa hak mana dulu? Mana hak ilmu fardu ain. Ada ilmu ni pula kena pilih-pilih jugalah. Pilih-pilih macam mana. Tengoklah kelas tu kelas yang derajah mana. Ilmu mana nak kena pilih ni? Ilmu fardu kifayah contohnya. Ilmu fardu kifayah contohnya. Pandai ni. Jadi nak sapa, nak bicara kepada, kena tengok macam mana.
Pada ni. Kelas tu kelas yang baru ke, kelas yang lama ke, darjah yang rendah ke, darjah yang tinggi ke, kena pilih kan. Mana tu? Ilmu fardu kifayah. Di antara hak kena pilihnya ilmu-ilmu bicara bab tasawuf tinggi-tinggi, hakikah tu. Nak bicara tasawuf tinggi-tinggi ni, nak bicara kitab hikam, syarham Taqu Pulau Manih, nak bicara kitab-kitab Ad-Durrun Napih contohnya lah. Tapi di Terengganu kita tidak dibenarkan Ad-Durrun Napih. Maknanya kita kena pilih-pilih. Saya mengaji kitab hikam Taqu Pulau Manih, saya mengaji kitab Ad-Durrun Napih, itu ilmu kamu. Maknanya itu kurniaan Allah kepada kamu. Itu ilmu bahagian kamu. Nak menyampai ni, kena pilih-pilih. Tengok kepada siapa yang kita nak sapa. Ni. Pada ni. Bila siapa yang kita nak sapa. Mana kalaulah disapa ilmu hak fardu kifayah, ilmu tasawuf tinggi-tinggi kepada yang tidak berkemampuan, yang tidak selayaknya, mana orang sapa tu sendiri dia tak kenal ilmu. Dia sendiri pun tidak mursyid. Cerita tu dia kenal lalu dah. Dia kenal lalu dah. Ni saya bawa dengar cerita lah. Maknanya dia kata, yelah, orang pondok. Lepas tu panggil, dia baca kitab benda, kitab Ad-Durrun Napih. Dia baca kitab Ad-Durrun Napih. Dah dia ngaji pondok mana? Pondok yang dia ngaji kalau kira pondok yang masyhur dengan ilmu tauhid. Kenapa tidak ngajar kitab Tauhid Sifat 20? Jadi maknanya kena tengoklah pulaknya. Kena tanya di pondok tu, betul tak seseorang ni bekas pelajar pondok tu. Dia belajar lama mana, akuang guru kepadanya, akuang tu setara mana. Kena cek Sebab apa? Sebab sepatutnya kalau biasa orang pondok ni dia jaga ke ni hak kedudukan ilmu, dia akan jaga. Pada ni tambahan pula kita di Terengganu ni Durrun Napih tu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi kalau ada laporan ke ada apa ke, pihak masjid yang akan dipertanggungjawabkan. Ni kenapa jadi Durrun Napih ni tinggi daripada hikam syaraham Taqu Pulau Manih? Sebab Durrun Napih ni hakikah sepenuhnya. Syarah hikam ni ada juga bicara syariah di dalam tu, tapi kebanyakan bicara hakikah lah. Tapi Durrun Napih ni hakikah semata-mata. Lebih tinggi, lebih halus pembicaraan nak banding dengan syarah hikam Taqu Pulau Manih. Jadi maknanya macam mana seumpama ni? Kena tanyalah, kena tanya pondok tu sendiri. Pelik kata. Mengaku sebagai pelajar pondok, kemudian tiba-tiba dia susung ilmu tu tidak sebagaimana pelajar pondok yang sebenar. Ni. Memang saya tak kenal sebab dia peringkat baru. Memang tak kenal, tapi kena tanya orang pondok lah. Betul tak dia pelajar pondok? Dan macam mana akuan daripada guru sendiri. Sebab di tempat yang dia pergi tu, kalau kira tempat orang yang derajah asah je lah. Tempat yang derajah asah, yang mana Imam Fadhl Ain tempat tu pun tak cukup laginya. Tak cukup lagi. Tapi tiba-tiba pergi bercara Ad-Durrun Napih. Ni kena amatilah. Kena amati. Faham tak ni? Sebab apa? Sebab nak menyampaikan ni, yang pertama yang wajib disampaikan hak fardu ain. Hak wajib disampaikan fardu ain ni pula nak mula susunan ilmu mana? Tauhid lah dulunya. Fiqh tempat tu kena carilah hak ustaz lain pula. Tasawuf kena cari ustaz lain pula. Kita hanya boleh bagi satu kuliah. Kalau kita duha ni bolehlah bagi 2 kuliah. Kita duha kalau maghrib hanya 1 kuliah. Kita pergi satu tempat, tanya tauhid fardu ain ni ke tak? Tak ada. Kena ajak tu. Ajak ni. Fiqh fardu ain ada ke tak ada, tasawuf yang ada tak ada, itu atas pihak masjid lah. Hak pihak tu kan yang menyampai ni. Yang menyampai guru ni.
pada ni. Oh, tauhid ada dah, alhamdulillah. Apa kata? Dah, pekoh macam mana? Pada ni. Pekoh alhamdulillah ada. Tasawuf macam nak fardu ain. Alhamdulillah ada. Kita pilih yang kita nak mana. Apa? Tauhid ada dah tempat tu. Pekoh ada dah tempat tu. Tasawuf ada dah tempat tu. Kita pilih nak tauhid ke, nak pekoh ke, nak tasawuf ke, senang sikit Ataupun kita tanyalah, tauhid tu hak mana? Tauhid hak permulaan ataupun tauhid hak tinggi dah sikit. Kita ambil tauhid permulaan. Atas kita lah pulaknya, mana senang sikitlah. Ni nak menyampai ni. Hak menjadi kewajipan kepada mereka yang dikurniakan ilmu, diamanahkan ilmu. Ini penting ni. Penting dalam bab ni. Hak wajib kita siapa? Pun kena tu. Kita belajar. Kita hak fardu kifayah kita belajar, hak tasawuf hak tinggi-tinggi kita belajar. Kena pilih, tengok tempat yang macam mana. Tu maknanya situ boleh nilai dah. Mursyid ke tak mursyid seseorang. Kalau pergi mana tempat, pekoh semata-mata. Tempat tu tauhid tak ada. Macam mana awak ajar seumpama tu? Nak ajar pekoh boleh. Awak kena ambil kitab pekoh yang di awalnya ada tauhid. Dia kena gitu. Ambil pekoh lah. Tapi di awalnya ada tauhid. Banyaklah. Pekoh Wisyahul Afrah. Pekoh Hidayatus Sibiyan. Tu ada tauhid belakang depan tu. Ambil pekoh seumpama tu. Memanglah dia akan tulis di jadual kuliah di whiteboard, bukan whiteboard lah, di luar tu. Memang dia akan tulis Wisyahul Afrah, pekoh. Hidayatus Sibiyan, pekoh. Tapi di awalnya tauhid. Kupas tauhid tu molek baru masuk pekoh. Kena gitu lah. Tapi kalau tempat tu tak ada tauhid, kitab yang dipilih pekoh semata-mata, kita tahulah tidak mursyid. Gi mana-mana tempat tasawuf semata-mata. Tauhid ni tempat tu ada ke tak? Pekoh tempat tu ada ke tak? Tak peduli. Ini tidak mursyid. Saya pakar tasawuf. Tak, ngaku je. Orang yang pakar tasawuf pasti dia alim tauhid dan pekoh. Sebab apa? Sebab tasawuf ilmu yang ketiga. Mana pakar khususnya bidang tasawuf, tauhid pekoh, mesti dia alim. Baik itu ilmu yang pertama dan ilmu yang kedua. Tauhid pekoh dia tak pandai mana. Itu bukan pakar tasawuf tu. Itu tak pakar orang panggil. Bukan pakar yang sebenar, tak pakar. Ini kena nilai belakang ni. Orang mengajar lah, orang menyampai. Kemudian ada ilmu yang untuk kita sendiri. Sama ada ilmu tu ilmu kurniaan daripada Allah laduni, ataupun memang ilmu tu ilmu yang kasbi, yang kita belajar, yang kita berjumpa dalam pembacaan. Ada ilmu yang sama sekali kita tidak boleh cerita. Sebab apa? Akan menjadi fitnah kepada ilmu agama itu sendiri. Mana ada yang seumpama tu. Bukan semua. Bukan semua bukan kita nak sapa. Walaupun ilmu tu hak laduni kurniaan, itu daripada Allah. Hak kita dapat dengan belajar sendiri pun. Di tempat yang kita terima tu boleh. Tapi di tempat yang umum macam di Malaysia, hak kodok ilmunya celeh-celeh, ada celeh-celeh. Celeh-celeh je kita ni. Kalau cerita hukum hakam yang seumpama ni akan meletup. Tapi meletup seumpama itulah mudah kita jadi masyhur. Nak masyhur boleh lah. Kita keluar ilmu yang jadi letupan. Jadi gempur. Ada ilmu yang kita tak boleh nak sapa, jadi fitnah. Ada ni. Ni mana kita ni hak nak menyampai. Yang wajib kena sapa, yang kita kena pilih, yang kita tak boleh sapa. Tapi hak ni bicara hak perkara yang diwahyukan pada Rasul. Pada ni.
Kita kena ikut sebagaimana sunnah Rasul. Sekarang ni Rasul diperintahkan menyampai. Itu Rasul. Dah tadi orang yang dikurniakan ilmu, diamanahkan ilmu pun samalah. Diperintahkan menyampai. Menyampai hak mana? Hak wajib kena siapa? Hak kena pilih. Hak jangan. Jangan. Dia gitu. Nanti kita akan bicara hak perkara yang diahui pada Rasul tu 3 bahagi. Jadi hak menyampai Rasul ni akan sekalian perkara yang disuruh mereka itu menyampai kepada sekalian makhluk. Yang disuruh siapa? Tablighu ma umiru bitablighi. Menyampaikan akan perkara, akan wahyu yang diperintah mereka itu menyampaikan kepada makhluk, kepada umat. Hak ni lah beza Rasul dengan Nabi. Ni di sinilah bezanya Rasul dengan Nabi. Adapun sifat sidik, adapun sifat amanah adalah sifat yang wajib kita berpegang, adalah sifat Nabi dan juga sifat Rasul. Hak tabligh ni sifat Rasul yang wajib kita berpegang. Kemudian satu lagi fatanah. Fatanah ni masuk di bawah tabligh lah. Fatanah masuk di bawah tabligh. Sebab tu setengah-setengah kitab, bukan setengah kitab lah, Hidayatus Salikin kita. Jangan lupa Hidayatus Salikin kita. Sifat Rasul apa? Dalam kitab Hidayatus Salikin kita, sifat Rasul apa? 3: sidik, amanah, tabligh. Hidayatus Sibyan 3: sidik, amanah, tabligh. Mana fatanah? Dia beginilah. Sebelum kita bicara sifat Rasul dan juga kita bicara sifat Nabi, kita wajib berpegang secara ijmal permulaan. Nabi Rasul adalah pilihan Allah yang bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Itu mula-mula. Nabi Rasul sama. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada manusia yang bersifat dengan sifat sempurna. Sempurna nisbah seorang manusia lah. Sempurna nisbah seorang manusia. Nabi sama, Rasul sama. Sebab Nabi Rasul ni adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dapat dengan jalan iktisab, bukan dapat dengan jalan usaha. Ada ni pangkat nubuah, pangkat kenabian dia panggil. Nubuah tu pangkat dia. Tuan dia nama Nabiyun. Risalah pangkat. Tuannya Rasulun. Ada. Nubuah. Kita ada tak bahasa kita tak? Nubuah. Nubuah. Bahasa Malaysia ada tak? Nubuah tu apa? Kenabian tu. Nubuah tu kenabian. Jangan kita tak jawi ditulis nubuah. Apa benda nubuah lah juga disebut mana, macam mana tak tahu. Kita jawi dan kita tulis nubuah. Dia baca. Masa tu kebetulan ada penyelidik. Dia ada pejabat agama. Penyelidik jabat agama, sebab dia ada laporan, maka dia pun datang selidik. Mari macam agama lah. Tak ada mari pakai baju pejabat agama, tidaklah. Penyelidik pada ni. Kalau kita penyiasat lah. Gitulah. Nubuah tu, penceramah tu sebut macam mana tahu. Dia pun apa benda dia pun tengok. Apa benda nak kita tulis. Nubuah. Dia sebut apa tak tahulah. Ni. Sebab apa? Membaca sendiri. Kitab Jawi betul, tapi situ dia tulis nubuah. Apa makna nubuah? Kenabian. Pangkat. Tuang diri Nabiyun. Pangkat risalah.
Tuan dia namanya Rasulun. Itu pangkat. Jadi pangkat nubuwah, pangkat risalah, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama dengan pangkat aulia, wilayah. Pangkat aulia dia lain. Pangkat aulia ni boleh dapat dengan jalan iktisab, dengan jalan berusaha, boleh dapat. Dan Allah boleh kurniakan pangkat wilayah, pangkat kewalian dengan secara jazbah, tanpa ada jalan usaha, atas Tuhan tarik. Itu semua atas ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau disebut kau pangkat wali dapat dengan usaha, pangkat nubuah risalah pilihan. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Ijma' seumpama tu. Buat falsafah tidak. Buat falsafah ni nubuah dengan risalah tu dapat dengan usaha. Ni puak-puak yang terpesong ni, puak-puak yang kufur, puak-puak falsafah. Puak falsafah hak berpegang alam qadim. Tu puak falsafah belaka tu. Puak falsafah ada Allah, turut ada makhluk. Tapi makhluk bukan Allah buat, turut je, ilah dia panggil. Ada Allah secara tabiat, secara semula jadinya mesti ada makhluk. Tapi makhluk ada bukan Allah jadikan, tabiat semula jadi. Tu falsafah kafir belaka tu. Ni. Wak falsafah kafir ni Allah mengetahui secara juz'iyah juga, bukan saja kulliyah. Allah Ta'ala mengetahui secara kasar je. Pasir banyak, daun kayu banyak, berapa pasirnya, berapa helai daun kayu, Allah tak tahu. Tu kafir gitu tu. Mana dia kata Allah Ta'ala tahu juz'iyah sahaja, bukan kulliyah, bukan mana secara umum saja. Kalau tahu setakat pasir banyak, kita pun tahu. Kalau setakat tahu daun kayu banyak, kita pun tahu. Berapa putih pasir? Tak tahulah tu. Allah dah tahu juga. Ni puak falsafah kafir. Jadi banyaklah akidah falsafah ni dihukumkan kafir. Jadi puak falsafah dia kata nubuah risalah ni dapat dengan iktisab, dengan usaha. Kita ahli sunnah tidak. Ijma' berpegang bahawa pilihan Allah. Jadi Allah nak kurniakan pangkat nubuah. Allah nak kurniakan pangkat risalah kepada manusia, pilihan Allah. Di sini dulu. Pilihan Allah. Jadi Allah pilih manusia, Allah kurnia pangkat nubuah. Allah pilih ni, pilih pada azal ni. Pada ni. Allah pilih pada azal. Ada tukang ceramah, Allah tengok Muhammad paling baik, maka Allah pun pilih Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Allah tengok mana di Mekah ni, pokok jaliah Mekah ni kan, mana ni, Nabi Muhammad, hak nama Muhammad, bukan Nabi lagi masa tu, hak nama Muhammad ni lah hak paling baik. Allah pun ni letak pangkat nubuah dan risalah. Jeng gitu. Jeng. Tapi maksudnya macam mana yang tukang ceramah tu, wallahu a'lam lah. Maksud dia kat lain bakali, wallahu a'lam. Tapi cakap tu memang haram awal-awal dah. Apa bercakap? Nak ceritanya Nabi Muhammad ni sebelum jadi Nabi ni manusia biasa. Manusia biasa. Manusia biasa kena faham molek. Manusia biasa ni maknanya bukan malaikat. Tapi bukan manusia. Manusia biasa makna manusia biasa dengan makna belum lagi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Kan Nabi kita kan umur 40 kan dilantik Nabi dan Rasul. Jadi sebelum tu dipanggil manusia biasa. Manusia biasa ni dengan makna belum lagi menjadi Nabi dan Rasul. Bukan manusia biasa macam ramai-ramai ni. Bodoh, tu pilihan Allah tu. Tapi sebut manusia biasa sebab belum lagi dilantik Nabi Rasul. Sebab tu benda-benda yang berkait dengan Allah dan Rasul ni, nak cakap mantik ke apa ke kena cermat. Jangan-jangan ni cerita buat Allah dan Rasul. Ada ni.
Maknanya manusia biasa. Lepas tu Allah tengok mana di Mekah ni hak boleh latih menjadi Nabi dan Rasul ni. Oh siap lah faham gitu. Mana apa ni? Allah pada azal lah. Ni kita pegang kita dah qada azali lah. Jadi sekarang Allah memilih seseorang menjadi Nabi dan Rasul. Pastilah di kalangan seseorang yang sempurna nisbah seorang manusia. Pada ni kau mula-mula kena pegang sama ada Nabi ataupun Rasul, tapi berpegang secara ijmal. Nabi Rasul pilihan Allah pastilah bersifat dengan sifat sempurna seorang manusia. Hak kita nak wajib berpegang secara tafsil, secara detail. Keluarlah 4 sifat ataupun tadi 3 sifat atas jalanan 4 sifat, 3 sifat atas jalanan tafsir. Kita berpegang dengan dalam tafsir satu-satu. Adapun Nabi, Nabi 2. Mana Nabinya? Sidik dan amanah. Tabligh, fatanah. Kenapa kita tidak berpegang Nabi bersifat dengan sifat fatanah? Sebab fatanah berkait dengan tabligh. Bila Nabi tidak menyampaikan, kita pun tidak berpeganglah. Nabi fatanah tidak berpegang secara tafsil. Berarti kita berpegang Nabi bodoh. Kita sudah berpegang secara ijmal Nabi Rasul di kalangan manusia yang sempurna. Bodoh tu sempurna ke? Dia gitu. Tanda ni. Itu kita pegang secara ijmal. Jadi sekarang kita pergi pada secara tafsir kok. Sifat Rasul yang kita wajib berpegang 4 ataupun 3. 4 sidik, amanah, tabligh, fatanah. 3-nya sidik, amanah, tabligh. Jadi atas pandangan 3 sifat yang wajib kita berpegang hak Rasulnya, fatanah duduk di bawah tabligh. Ataupun fatanah cukup memada berpegang secara ijmal. Ataupun fatanah kita berpegang di bawah, kita berpegang tabligh. Boleh nak menyampaikan, nak menyampaikan kepada kaum yang sesat, kaum yang kufur. Hak Nabi SAW pula kaum yang bukan sesat sahaja, kaum yang bukan kufur sahaja, kaum yang jahiliyah, kaum yang tidak bertamadun. Kaum yang tidak bertamadun. Yang putus Rasul yang terakhir Nabi Ismail alaihissalam. Mana Nabi yang terakhir Nabi Ismail alaihissalam. Hak lepas dia tu semuanya di sebelah Palestin tu belaka. Daripada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam pulaknya. Tanda ni. Jadi bukan kata kaum yang kafir, yang sesat, yang jahiliyah. Tak pelik-pelik kan puak tidak bertamadun ni. Anak perempuan dia bunuh. Bertamadun begitu. Anak perempuan dia bunuh. Kalau betul-betul lah bunuh anak perempuan, pupuhlah. Ada ni. Pupuhlah. Dah tinggal jatang aja. Nak beranak mana? Tak perlu anak perempuan dibunuh belaka. Dah tinggal jatang aja. Dah pupuh jadi. Punyalah bodoh tu jahiliyah yang tidak bertamadun. Jadi nak menyampai kepada kaum yang seumpama ni, pastilah penyampai tadi orang yang fatanah. Cukup dah. Tak payah bilang suku dah fatanah. Atas jalanan 3 sifat. Sidik, amanah dan tabligh. Fatanah masuk di bawah tabligh. Kita pergi pada bicara sifat Nabi. Nabi, sidik dan amanah. Nabi tidak menyampaikan. Jadi tidak bicaralah berkaitan dengan fatanah, sebab Nabi tidak menyampaikan. Lepas tu Nabi bodoh. Kita berpegang Nabi bersifat dengan sifat manusia yang sempurna. Kita berpegang secara ijmal, secara ringkas. Bodoh bukan sifat sempurna ni sebuah seorang manusia. Maka mustahil Nabi bodoh. Tapi kenapa berpegang Nabi sidik amanah juga? Sebab tidak berpegang fatanah. Sebab Nabi tidak tabligh, tidak menyampaikan. Dia gitu. Pada ni.
Jadi hak kita bicara ni adalah sifat Rasul. Tabligh ni pergi pada sifat Rasul. Adapun amanah, adapun sidik dan amanah, tu Nabi dan juga Rasul. Nabi dan juga Rasul bersifat dengan sidik dan amanah. Tabligh sifat Rasul. Dan kita maklum dah hak Nabi dengan Rasul ni. Nabi, Rasul, bezanya Rasul diperintah menyampai, Nabi tidak diperintah menyampai. Itu yang beza dianya. Dia takrif Nabi Rasul ni samanya insanun hurrun, insanun zakarun hurrun, uhiya ilaihi, sekat tu. Wa umira bitablighi, diperintah menyampai, Rasul. Tidak diperintah menyampai, Nabi. Maknanya Nabi Rasul sama, insanun, manusia. Di kalangan malaikat, di kalangan jin, tidak ada Nabi dan Rasul. Tidak ada. Tidak ada. Dan ayat Al-Quran cerita ketika Jibril berjumpa dengan Nabi Lut, malaikat Jibril dah berjumpa Nabi Lut alaihissalam tu kan. Dia mengatakan ianya adalah Rasulullah tu. Itu Rasul dari segi lughah. Rasul dari segi lughah ni nak cerita apa yang akan berlaku kepada kaum Nabi Lut. Tu je. Bukan Rasul pada istilah ni. Sebut kata Rasul pada panggilan syarak adalah insanun, manusia. Malaikat tidak ada Nabi dan Rasul. Jin pun tidak ada Nabi dan Rasul. Jin yang beriman itu daripada asal kejadian, ditaklifkan, diberati kepada iman. Jin sembahyang, berpuasa, tu jin ummah Nabi SAW. Sebab Nabi menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Rasul-rasul lain hanya menjadi Rasul kepada manusia jua. Menjadi Rasul pada jin dan manusia, Nabi SAW jua. Tapi dalam bab furung agama, dalam bab semayang, dalam bab puasa, dalam bab usul agama pegangan, memang jin ditaklifkan kepada iman daripada asal kejadian. Tidak bergantung kepada diutuskan Nabi SAW. Kemudian di kalangan jin memang tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Lepas tu Nabi Rasul ni zakarun, lelaki. Tak ada Nabi perempuan. Tak ada Nabi perempuan. Atas pandangan muktamad lah. Ada pandangan kata Hawa Nabi. Lagi siapa lagi? Isteri Firaun tu. Asia Nabi, itu semua pandangan Taif lah. Ada ni ibu kepada Nabi Musa AS, Nabi. Siti Sarah, Siti Hajar, Nabi. Itu pandangan Taif. Ada ni. Ya, ilmu-ilmu ni begitulah. Kalau kita mengaji pun jangan balik kampung, opang dia Nabi. Orang tak biasa mengaji kat mu ni, jumpa ajaran sesak mana dah mu ni. Kena perobat dah mu ni. Mana ada Nabi orang perempuan. Memanglah. Nabi Rasul ni zakarun, lelaki. Atas pandangan muktamad. Kita kata ilmu kita mengaji ni sebagai pengetahuan. Pengetahuan. Lepas tu nak cerita, ni ilmu baru nak cerita. Mengaji kita nak cerita nak nyoho ke nak ngaji nak buat benda? Ngaji nak nyoho macam cari hak pelik-pelik nak cerita pada orang, nak suruh kata amak haji, ayah haji sekarang ni hebat mengaji. Kita letak keikhlasan nombor 1 nak belajar ni. Letak ikhlas molek, bukan nak cari kemasyhuran. Sebagai ilmu penambahan. Ijma' ulama ke Nabi hanya lelaki? Tidak ijma'. Mana ada Nabi di kalangan perempuan? Ada. Ada. Siti Hawa,
Asia. Nama masyhur belaka tu. Kata Siti Sarah, Siti Hajar, nama masyhur belaka tu. Ada. Ibu Nabi Musa AS, hok hanyutkan Nabi Musa dalam bekas di sungai tu. Itu pandangan yang taif. Mana tamak zakarun. Lepas tu hurun. Nabi Rasul ni orang merdeka. Orang merdeka. Hamba tak ada jadi Nabi Rasul. Tu Nabi Yusuf AS tu. Tu bukan hamba. Adik-beradik dia paksa suruh ngaku hamba. Dia buang Nabi Yusuf dalam telaga. Kiranya lemah mati situ lah. Adalah orang ni, orang segerombolan. Apa nama? Segerombolan. Gitu tau. Jadi berhenti kat telaga tu, ditimbul air, ada Nabi Yusuf AS. Kejutlah adik-beradik dia ni, mari pula kepada gerombolan tu lah. Oh, dia kata hamba kami yang lari terjun dalam telaga. Oh, dia kata hamba. Tu bukan hamba Nabi Yusuf AS. Dia pun jual. Siapa di bandar ni pula kena jual pula sekali lagi Nabi Yusuf AS. 2 kali kena jual. Hamba ke? Tak, Nabi Yusuf hurun, merdeka. Nabi Rasul tak ada dia kalangan hamba. Hak kisah Nabi Yusuf tu, tu bukan hamba. Adik-beradik dia yang paksa suruh ngaku dia hamba. Dibuang dalam telaga ni ke matilah. Tiba-tiba ada orang lalu timbul air, ada Nabi Yusuf, dia kata hamba dia lari, nak jual lah dia jadinya. Mana Nabi Rasul merdeka. Uhiya ilaih, yang diwahyukan kepadanya. Wahyu kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Wahyu kepada Nabi sama ada dengan suara ataupun melalui mimpi. Ada ni. Hak bezanya Rasul dengan Nabi, hak Rasulnya wa umiru bitablighi, dan diperintah menyampaikan wahyu. Waktu Rasul tidak diperintah menyampaikan wahyu, Nabi. Ada ni. Nabi tidak diperintah menyampai. Tapi Nabi boleh menyampai, cuma tidak diperintah menyampai. Mana Nabi yang menyampai? Hak dalam kisah dalam surah Yasin kan? Wadrib lana wadrib lahum Yasin. Ayat tu baca semua. Wadrib apa? Tak ada kita orang ingat Yasin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati. Ada. Situ bicara 3 orang nabi. Mana ni? Mana yang berlaku kena bunuh pun semua tu kerana menyampai. Nabi tidak diperintah menyampai, tapi boleh menyampai. Sebab antara Nabi Isa AS dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada 4 nabi di tengah tu. 3 tu dalam ayat tu. Atau 3 dalam ayat tu. Nabi tidak diperintah menyampai. Tapi kalau Nabi menyampai boleh. Gitu je. Itu hak beza antara Nabi dengan Rasul. Nabi tidak diwahyu tapi tidak diperintah menyampai. Rasul diperintah menyampai. Jadi hak sifat yang ketiga yang kita berpegang ni, menyampai Rasul. Sidik, amanah, Nabi dan Rasul. Tabligh, menyampai Rasul akan sekalian perkara. Sekalian perkara mana ni? Yang disuruh menyampai kepada sekalian makhluk. Yang disuruh menyampai. Ni perkara yang diwahyu pada Rasul 3 bahagi tu kita akan baca di bawah tu. Ambil molek, dan saya pergi tadi pula kepada kita ni pula. Ummah yang diperintah menyampai, diperintah ni suruh makruf cegah munkar ni pula. Bila dia dikurniakan ilmu, dia amanahkan ilmu, kita kena menyampai. Menyampai ilmu mana hak wajib kita menyampai, hak kita kena pilih-pilih, tengok keadaan macam mana ilmu untuk kita sudahlah. Maknanya siapa tadilah jadi fitnah pula.
kepada masyarakat. Itu kata kena ada hikmah. Maknanya kalau kita ilmu-ilmu hak bukan pelik-pelik pun, tapi ilmu hak bukan fardu ain, memanglah kita siapa kita tak pilih tepat ni, orang suka belaka, tapi jadi fitnah kepada mereka. Sebab apa? Mereka belajar sangat, tauhid tak lepas, fiqh tak lepas, tasawuf fardu ain pun tak lepas. Belajar sangat-sangat, duduk masjid bertahun-tahun, mana maghrib tak pernah balik, sentiasa duduk dalam majlis ilmu, tapi mana ilmunya? Ilmu tauhid fardu ainnya mana? Ilmu fiqh fardu ainnya mana? Jadi fitnah pula pada orang ramai. Apa ni? Menyampai tak pandai nak letak, nak susun pula. Mana hak wajib menyampai, hak nak kena pilih hak macam mana, hak tidak boleh menyampainya hak mana. Itu kita pergi pula contoh kepada kita ummah pula. Dan mustahil lawannya, iaitu tidak menyampai barang yang tersebut, dipanggil kitman. Sifat mustahil lawan pada sifat tabligh, sifat yang wajib bagi Rasul. Wallahu a'lam.